balas. Ternyata sekali kematian Syed Qutb ini bukanlah kematian yang sia-sia kerana buku beliau hingga hari ini masih dikaji. Bukan sahaja di Arab Saudi, bukan sahaja di Mesir, bukan di Jordan, tetapi seluruh dunia dianggap sebagai khazanah yang cukup bernilai. Itulah manusia yang dikenali sebagai Syed Qutb. Syed Qutb, ya, sangat menarik sekali. Tadi apa berkaitan dengan falsafah di sebalik penubuhan Ikhwan Muslimin ini, kenapa sangat dibenci oleh Barat? Ya? Dan negara Islam yang berkiblatkan Barat inilah kenapa? Kalau kita lihat dari segi asas-asas perjuangan Ikhwan Muslimin, Ikhwan Muslimin memberikan penekanan kepada pendidikan, disebutkan dalam laporan tadi, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sebagai tarbiyah. Proses tarbiyah ini dilakukan melalui usrah, maknanya dibuat kumpulan kecil-kecil ataupun dikenali sebagai sel, mendidik masyarakat. Dan ternyata pendekatan Ikhwan Muslimin yang menekankan kepada perubahan melalui pendidikan ini merupakan satu cukup berkesan. Bermakna orang menerima Islam, memahami Islam bukan kerana emosi, bukan kerana sentimen, tetapi dengan ilmu. Itu penekanan diberi oleh Ikhwan Muslimin. Kerana dengan ilmu itu, seseorang itu akan menghayati Islam dalam erti kata yang sebenarnya. Dengan sebab itulah kalau kita lihat, Ikhwan Muslim banyak masihkan buku. Sebab mereka melatih minda, mendidik minda. Dan apa yang berlaku, Ikhwan Muslimin memulakan perubahan individu pada dirinya. Selepas dirinya, keluarganya. Itu ada panggil usrah, ya. Lepas keluarga, kepada jiran-jirannya. Pada jiran-jirannya, pada masyarakatnya. Pada masyarakatnya, pada negaranya. Kemudian akhirnya, ini yang menjadikan suatu yang menyebab Ikhwan dicurigai. Kerana akhirnya, Ikhwan Muslimin mendorong kepada perubahan dari segi politik. Dan apabila terlibat dengan politik, Ikhwan dicurigai. Kerana Ikhwan bukan sekadar menyatakan perubahan pada diri semata-mata, tetapi perubahan harus menyuruh pada negara, tidak berhenti segitu saja. Tetapi akhirnya perubahan itu harus membabitkan ummah. Dan kalau membabitkan ummah, sudah tentu dia akan bercanggah dengan negara-negara sekular, negara-negara barat. Dan inilah sebenarnya latar belakang mengapa Ikhwan Muslimin dicurigai. Kalau umpamanya Ikhwan Muslimin sebagai sebuah gerakan tarikat semata-mata mendidik untuk keluarganya saja atau kelompoknya saja atau karyanya saja atau kampungnya saja, saya tidak fikir dicurigai. Tetapi Ikhwan Muslimin merubah masyarakat, negara dan dunia. Itu pemikiran tu yang menarik sekali. Jadi apakah pula hubungan Ikhwan Muslimin dengan pejuang Hamas di Gaza dan Al-Nahda di Tunisia? Kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan gerakan Islam di negara Islam, ya, terutama negara Arab, sebahagian besarnya, kalau tidak semuanya, mempunyai latar belakang kepada Ikhwan Muslimin. Kalau Perdana Jessica menyebut soal Hamas, ya, Syekh Ahmad Yassin merupakan orang yang pernah belajar di Mesir dan terdedah pada Ikhwan Muslimin. Rashid Ghanouchi dalam tulisan beliau tentang riwayat hidupnya, perjuangan beliau, antara tokoh yang awal yang mempengaruhi pemikiran beliau adalah Syed Qutb. Oleh itu ternyata sekini bahawa perkembangan berkaitan dengan Ikhwan Muslimin, baik namanya di Syria, baik namanya di Jordan, di Sudan, di Tunisia disebutkan tadi, dan seluruh negara Arab, kita dapati perkembangan politik yang berkaitan dengan Islam sebagai perjuangan sebenarnya mempunyai kaitan dengan pemikiran Asad Banna, Syed Qutb dan juga tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin yang lain. Jadi apa berkaitan dengan tunjuk perasaan pula, kan sejauh mana pelibatan Ikhwan Muslimin ya dalam tunjuk perasaan di Mesir, di Tunisia, di Bahrain dan beberapa negara Arab yang lain, bagaimana dari segi pelibatan satu perkara yang menarik, Jessica, ya. Apabila berlakunya kebangkitan di Mesir, Ikhwan tidak berada di Barisan Harapan. Bagi saya itu satu yang baik. Kalau mereka berada di Barisan Harapan, sudah tentu ia akan menjadi suatu propaganda negatif yang mengatakan bahawa ini kebangkitan Islam dan harus ditindas dengan serta-merta. Oleh itu kebangkitan awal ternyata sekali golongan mereka yang mempunyai kesedaran, tetapi ternyata sekali apabila kebangkitan itu berlaku, Ikhwan Muslimin berada di Barisan Harapan kerana kita harus menyedari dalam konteks negara Arab, dengan penindasan-penindasan yang luar biasa yang dilakukan, hampir seluruh gerakan penentangan tumpas. Di Mesir sebenarnya, selain Ikhwan Muslimin, terdapat satu lagi kumpulan yang memperjuangkan kemerdekaan yang lebih awal ditubuhkan dari Ikhwan Muslimin, itu Parti Waf, yang diasaskan oleh Sa'ad Zaghloul. Tetapi ternyata sekali kumpulan ini tidak bertahan dengan pindasan yang berlaku. Golongan Nasiris juga wujud di Mesir, juga tidak tahan dengan pindasan. Begitu juga Ba'atis, terdapat di negara Arab. Tetapi dengan pindasan yang kejam, yang zalim, di penjara, mereka tumpas. Tetapi yang membezakan Ikhwan Muslimin dengan gerakan-gerakan yang ini ialah walaupun mereka ditindas, mereka ditekan, tetapi di negara-negara Arab mereka masih merupakan kumpulan yang paling tersusun yang mampu untuk menggerakkan masyarakat. Jadi tentang percanggahan falsafah antara Ikhwan Muslimin dengan ulama-ulama Arab Saudi ini pula yang mengisytiharkan tunjuk perasaan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi berapa bagaimana dari segi ajaran Islam itu sendiri? Perbezaan antara Ikhwan Muslimin dengan percanggahan ulama-ulama.
Satu perkara yang kita harus jelas, kerajaan-kerajaan yang wujud di negara Arab pada hari ini ialah kerajaan-kerajaan yang diwujudkan bukan atas aspirasi rakyat. Saya nak balik kepada peristiwa tahun 1920-an ya, selepas runtuhnya Daulat Osmaniyah seperti disebutkan tadi, peranan Barat mewujudkan negara yang dinamakan Arab Saudi dan memberikannya kepada keluarga Saud, mewujudkan Jordan kepada keluarga Hashim. Oleh itu kewujudan negara-negara ini bukan atas aspirasi rakyat, tetapi atas aspirasi Amerika, didukung oleh tentera ataupun disokong oleh puak. Oleh itu, apa yang berlaku di negara Arab pada hari ini, sentimen yang ada ialah supaya masyarakat, rakyat diberi suara. Bukan mereka dilantik kerana mereka dilantik oleh Amerika, atau dilantik oleh tentera, atau dilantik oleh puak, tetapi dilantik oleh rakyat. Itu sentimen pada hari ini. Oleh itu, ternyata sekali, bagi sebagai rakyat, mereka merasakan bahawa rejim yang ada pada hari ini harus mengembali kepada rakyat. Biar rakyat menentukannya. Kalau rakyat merasakan mereka itu layak, mereka boleh terus memerintah. Tetapi persoalannya, sejak 60-70 tahun yang lalu, tidak pernah ada peluang untuk rakyat menentukan apa aspirasi mereka. Oleh itu berbalik kepada demonstrasi yang diadakan ini. Demonstrasi ini adalah demonstrasi untuk menyampaikan mesej kepada pemerintah bahawa rakyat mahu mereka diberi hak menentukan masa depan. Tadi Prof, Ikhwan Muslimin menuduh rejim Mubarak terlibat dalam tunjuk perasaan masyarakat Kristen Koptik di Mesir sekarang ini. Jadi apakah alasannya? Ini soalan kita terakhir pada malam ini. Kalau kita lihat ya, ini soalan yang menarik sebenarnya. Kalau kita lihat tulisan-tulisan Ikhwan, termasuklah soalan yang saya tanya kepada Mahdi Akif, bahawa mereka merupakan kumpulan yang paling hampir dengan Koptik. Malahan bagi mereka, mereka menjelaskan bahawa orang Koptik ini juga harus diberi hak yang sama. Tetapi kalau kita mendengar pada sumber-sumber yang anti pada Ikhwan, digambarkan bahawa mereka ini bercanggah dengan golongan Koptik. Tetapi realiti sebenarnya, Ikhwan merupakan golongan yang paling memperlihatkan kesediaan dan juga bersedia untuk berbincang dengan golongan Koptik dan menganggap mereka ini harus diberi hak yang sama kerana mereka juga orang Mesir, rakyat Mesir, cuma beza mereka agama Koptik tetapi bahasanya Mesir, budayanya Mesir, makan cara Mesir, pakai cara Mesir, nama-nama Mesir. Tetapi di bawah Hosni Mubarak mereka seolah dipinggirkan, tetapi Ikhwan Muslimin dalam ucapan-ucapan ternyata sekali mereka merasakan bahawa orang Koptik harus diberikan hak mereka yang sepatutnya. Terima kasihlah kepada Prof bersama kami pada malam ini, dan kami nak ucap sekali lagi selamat hari lahir pada Prof esok ya, hari jadi Prof. Jadi saudara, sampai di sini perbincangan kita ya mengenai tajuk dengan Ikhwan Muslimin di sebalik nama. Terima kasih sekali lagi Prof. Dan bagi penerbit Syamsuddin Abdullah dan saya Jessica mengucapkan terima kasih kepada saudara yang setia bersama kami selama setengah jam tadi, dan jangan lupa ya layari Facebook kami Global di